Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita pada kali ini. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan kaedah menjawab soalan berkaitan tujuan penyiasatan bagi subjek sains. Pertamanya, mari kita sama-sama ketahui formula untuk menulis tujuan penyiasatan. Cara menulisnya ialah untuk mengkaji atau menyiasat hubungan antara PM dan atau dengan PB, di mana PM ialah pembuli ubah dimanipulasi dan PB adalah pembuli ubah bergerak balas. Di sini saya dapat ringkaskan dengan mencipta satu kata kunci yang berwarna kuning, iaitu umha PM dan atau dengan PB, di mana kebiasaannya saya menggunakan perkataan dengan kerana kadang-kala kita mempunyai lebih daripada satu PB. Mari kita lihat contoh yang pertama, di mana PM dan PB diperoleh daripada pernyataan soalan. Soalannya, raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan di mana dua batang lilin yang serupa digunakan dan masing-masing dinyalakan dan ditutup serentak dengan balang yang berbeza saiz. Tempoh lilin menyala dalam saat dicatatkan sebaik sahaja balang ditutup. Balang tersebut dilabelkan seperti gambar raja di bawah. Kita ingat semula formula kita, iaitu umha PM dengan PB. Di sini kita dapat lihat PM bagi soalan ini ialah balang yang berbeza saiz. Maka kita boleh tulis dengan parameter yang betul, iaitu saiz balang. Dan PB pula ialah tempoh lilin menyala. Manakala PDM atau pembuli ubah dimalarkan bagi penyiasatan ini ialah saiz lilin. Tujuan penyiasatan bagi contoh satu ialah untuk mengkaji hubungan antara saiz balang dengan tempoh lilin menyala. Bagi contoh dua, di mana PM dan PB diperoleh daripada gambar raja. Raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan untuk melihat faktor yang menyebabkan pengaratan paku. Seperti biasa, kita ingat semula formula kita umha PM dan atau dengan PB. Bagi tajuk pengaratan, kita sedia maklum bahawa faktor pengaratan adalah yang pertama, kehadiran air dan kedua, kehadiran udara. Merujuk kepada gambar raja yang diberikan, kita dapati bahawa paku di dalam tabung uji A tidak terdedah kepada air, manakala paku di dalam tabung uji B terdedah kepada air. Jadi, apa yang telah dibezakan ialah kehadiran air. Maka pembuli ubah dimanipulasi kita tulis sebagai kehadiran air. Bagi PB atau pembuli ubah bergerak balas, untuk penyiasatan ini ialah keadaan paku yang ingin dilihat di akhir penyiasatan. Manakala PDM atau pembuli ubah dimalarkan ialah jenis paku. Jadi, tujuan penyiasatan bagi contoh dua ini ialah untuk mengkaji hubungan antara kehadiran air dengan keadaan paku. Kita teruskan dengan contoh 3, di mana PM dan PB diperoleh daripada carta palang. Carta palang menunjukkan panjang bayang-bayang yang diukur pada masa yang berbeza. Sekali lagi kita ingat semula formula kita, iaitu umha PM dengan PB. Kebiasaannya, seperti yang telah kita pelajari, bagi soalan yang melibatkan carta palang, pembuli ubah dimanipulasi ditulis di bahagian paksi X, manakala pembuli ubah bergerak balas ditulis pada paksi Y. Maka kita boleh menulis pembuli ubah dimanipulasi sebagai masa dan pembuli ubah bergerak balas sebagai panjang bayang-bayang. PDM bagi penyiasatan ini ialah tempat penyiasatan, namun kita boleh abaikan. Jadi kita boleh menulis tujuan bagi contoh 3
seperti berikut untuk mengkaji hubungan antara masa dengan panjang bayang-bayang. Seterusnya, kita lihat contoh 4 di mana PM dan PB diperoleh daripada jadual. Soalannya, Rashid mengukur kadar pernafasannya semasa melakukan 3 aktiviti. Jadual di bawah menunjukkan hasil penyiasatan Rashid. Seperti biasa, kita ingat semula formula kita iaitu UMHA, PM dan atau dengan PB. Bagi soalan yang melibatkan jadual, biasanya perkara yang dibezakan atau yang diubah ditulis di baris sebelah kiri. Manakala PB iaitu perkara yang ingin dilihat pada akhir eksperimen atau penyiasatan ditulis pada sebelah kanan. Maka di sini kita boleh menulis PM sebagai jenis aktiviti dan PB sebagai kadar pernafasan selama 1 minit. PDM bagi penyiasatan ini ialah tempoh kadar pernafasan diuji, namun ianya boleh diabaikan. Tujuan bagi penyiasatan ini boleh ditulis seperti berikut. Untuk mengkaji hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan selama 1 minit. Sekian saja buat kali ini dan selamat mengulang kaji.